Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang saya hormati Deputi Komisioner Polis Datuk Pahlawan Azizi bin Mat Aris di Malat Polis Perak, yang saya muliakan Sahibul Somahan Datuk Aziz Namri bin Hashim Malan Mufti Polis Perak, yang saya kasih mentor kita semua, Profesor Dr. Yahya bin Masum, yang saya hormati Tuan Amran bin Abdul Rashid dan Tuan Haji Kemuluddin bin Adam, hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah sekali lagi marilah kita mendapatkan syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya maka kita dapat berkumpul pada hari terakhir dekil kita pada pagi ini di Bangku. Saya diamanahkan oleh kawan-kawan saya ini untuk menyentuh berkenaan dengan unsur nilai yang telah kita bincangkan sepanjang 2 hari yang lalu. Hanya short form saja. Hadirin sekalian, seperti mana yang kita ketahui dalam unsur nilai ini, so apa yang telah kami bincangkan malam, untuk kita mengenal pasti ciri-ciri Islam yang perlu diterapkan bagi mengatasi halangan dan meningkatkan rangsangan kalau boleh dikatakan warga di negeri Perak. Yang pertama sekali, back to basic sebagai seorang Muslim, apa juga yang kita lakukan sejak lahir, mungkin sejak lahir kita tak tahu apa-apa, tetapi sejak kita akhir balik hendaklah dilakukan, terutama sekali mulakan semua sekali dengan niat lillahi ta'ala. Tanpa niat, mungkin apa yang kita lakukan sekarang ini sia-sia dan tidak ada manfaat sekalipun. InsyaAllah dengan niat, jika kita melangkah keluar daripada rumah kita satu hari nak pergi ke pejabat ke mana ke, InsyaAllah niat tu akan membantu kita akan mendapat keredaan Allah SWT. Jangan kita lakukan kerana simpulan-simpulan ataupun sesiapa sekalipun. Yang kedua, apabila kita mulakan dengan niat yang baik, sudah tentulah tugasan kita dalam PDRM ini yang mana kita fikir sangat berat sebenarnya, tanggungjawab kita semua. Saya percaya dalam Dewan yang mulia ini kita semua telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah ditakdirkan untuk menjadi seorang pegawai polis. Sudah tentulah sebagai seorang pegawai polis Islam, kita mesti melakukan semua penugasan kita, tanggungjawab kita, warimah sebagai OCS ataupun sebagai OCPD sekalipun, ataupun sebagai ketua jabatan, ataupun di mana ataupun ketua polis Perak sekalipun, kita hendaklah mestilah sewajarnya, sewajibnya melakukan dengan penuh amanah. Amanah inilah yang sekarang ini menghantui pucuk pimpinan di Bukit Aman, di negeri, di daerah dan di mana. Beberapa kes seperti yang kita sedia maklum, kita dihujani pelbagai ujian, yang mana bila mana perbuatan kita itu tidak dilakukan dengan penuh amanah. Itulah yang berlaku sebelum ini. Dan saya mendoakan moga cepat kita balik daripada Pulau Bangku ni, moga kita dapat istiqamah dengan betul-betul. Tugasan kita itu dilakukan dengan penuh amanah supaya tidak ada lagi rumahan, caci makikan, gaji, apa semua daripada masyarakat tentang tugasan yang kita lakukan. Hadirin sekalian, tugas kita ni mulia, sungguh mulia. Saya percaya Datuk Timbal Mufti pun bersetuju dengan kita semua. Tugas kita ni sekiranya tidak keterlaluan adalah sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan cara samsat lebih dulu.
kita ada tanggungjawab, kita ada tugasan, kita ada bidang masing-masing. So, kalau kita tunjuk masa tu, itu amanah yang kedua. Yang ketiga, bila kita ada niat, kita ada amanah yang baik, niat lillahi ta'ala, amanah yang baik, amanah yang betul, amanah yang kita tanggung ni dilakukan dengan betul, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat bila kembali jati diri kita. Jati diri kita tuan-tuan dan puan yang suatu masa dulu telah hanyut di lautan sepi. Mungkin tidak ada sesiapa untuk membimbing kita. Alhamdulillah hari ini Datuk di malam ini ada untuk sama-sama kita berganding bahu membina jati diri kembali, membina kembali jati diri, dan sudah tentulah sifat kehambaan itu hendaklah dititik beratkan. Kena ingat balik kita ni siapa? Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai berbagai tanggungjawab yang berat. Sekiranya kita dapat bina kembali jati diri kita ni, apa jua masalah, pelanggaran disiplin, salah laku di lapangan yang diistilahkan sebagai ATM bergerak, sebagai lain-lain yang kata lain saya tak boleh nak sebut nanti sensitif. So mudah-mudahan dengan jati diri yang kuat ini, kita pegawai Polis Diraja Malaysia dapat sama-sama membangkitkan kembali, menghidupkan kembali keagungan pasukan Polis Diraja Malaysia yang semua orang tahu sebagai satu kuasa utama dalam Malaysia. Yang tu kita pegang dulu, yang tu kita selalu sebut. Tuan-tuan OSPD kita, Badan KP kita dan Perak selalu sebut kita adalah kuasa yang utama. Tetapi kerana bila titik rosak susu sebelah, perjalanan kita ibarat macam sungai. Apa jua yang berlaku, baik buruk, dia tidak akan patah balik, tuan-tuan dan puan-puan. Dia terus je. Apa jua caci maki tomahan masyarakat, pengaruh daripada politik semasa terkena kepada PNM, kita kena hadapi. Sebab itu kita kena bina jati diri yang kukuh. Tuan-tuan dan puan, saya percaya dalam dewan ini, termasuk saya yang minta untuk masuk polis. Bukannya ketua kita datang ketuk rumah, duduk, oh nak masuk polis tak? Tak ada tuan-tuan, dah masuk polis dah. Betul bro? Bro nak masuk polis tak? Bro kalau polis nak masuk polis, tapi dia ada tanggungjawab lain. Ayuhlah, marilah bersama-sama kita tekadkan azam kita bila kita keluar daripada dewan ini, daripada penginapan kita ini, jangan cerita kat orang. Benda baik jangan cerita kat orang. Mantapkan dari diri kita. Aku nak teguhkan kembali jati diri aku dalam pasukan Polis Diraja Malaysia. Kawan tuan-tuan dan puan, Datuk, tugas kita, saya ulang, sangat mulia. Tapi kita takkan dapat lari daripada sebarang tomahan, siasatan dalaman dan juga lain-lain. Itu semua ujian Allah Ta'ala dah tetapkan kepada kita. Jangan kita down, jangan kita pasrah, jangan kita kecewa. Yang keempat tuan-tuan, 1, 2, 3, 1 dah okey, 2 dah okey, 3 dah okey, 4 tuan-tuan. Saya kenaikan pangkat ASP ke DSP coming soon tuan-tuan. So yang mana tak dapat pangkat nanti janganlah kita kecewa. Saya pun juga, tapi masih lagi tak dapat. Ini adalah rezeki tuan-tuan. Selain daripada rezeki pangkat, rumah, isteri yang cantik, yang besar, kereta besar, harta, rumah tangga, anak-anak yang sihat, itu semuanya rezeki tuan-tuan dan puan-puan. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan diri dalam apa jua yang kita lakukan dalam pasukan Sang Saka Biru ini, tuan-tuan dan puan. Saya dulu bagi
tiba-tiba kena naik nama nak ke paku, bolehlah enjoy sikit. Tapi alhamdulillah kita ikhlaskan diri. Itu ada tekankan untuk menjaga anak kecil dan perempuan, isteri-isteri yang ramai, contohnya, contohlah. Ikhlaskan diri untuk datang. Nama dah naik dalam polisi, nama dah naik, datang. Lepas tu kita mantapkan diri kita ikhlaskan sama-sama. Cukup ya? 1, 2, 3, 4 tadi, yang nilai usul nilai mula-mula tadi. So yang seterusnya, ciri-ciri Sultan Al-Fatih yang perlu diterapkan. Kita dah belajar 2-3 hari ini. Apa yang baik itu kita, kalau boleh kita sebagai pemimpin di balai, di daerah, di kontingen, ambillah nilai-nilai yang baik. Apa yang kumpulan kami dapat tuliskan di sini. Yang pertama adalah adil dan kesaksian. Di atas dunia ini kita boleh cakap adil dan kesamaan. Tapi yang maha berkuasa sesungguhnya Allah Ta'ala saja yang maha berlaku adil dan saksama kepada hamba-Nya. Adil ini, tuan-tuan dan puan, dari segi tugasan dan berkesanan. Jangan wujudkan pilih kasih untuk anak emas dan sebagainya. Ini macam biasa, selalu masa cuti hari raya biasanya, jangan ada anak emas tak bagi itu lebih, jadi kuat foto. Yang kedua, tegas tapi jangan menghina. Tuan-tuan dan puan, kita dilahirkan di dunia ini tanpa diminta. Tapi setelah dilahirkan, kita mesti sadarkan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua orang sempurna, tuan-tuan. Hidup saya pun luas pula, pasal koyak kerana main motor. Jadi luas pula. Janganlah sampai kita, kau ni macam ni, hidup luas pula. Kita buat apa-apa tugasan kita di lapangan. Jangan sampai kita menghina orang lain, tuan-tuan. Ingat, kita pun manusia biasa juga, ada nyawa. Sampai masa kita akan pergi juga. Yang ketiga, jadikanlah tugasan kita ni jihad fisabilillah, tuan-tuan. Apa-apa yang kita lakukan, sekiranya kita gagal, sekiranya kita berjaya, pastikan tugasan kita ini fisabilillah, tuan-tuan dan puan. Dalam dewan ini semuanya ada bin dan binti, tak ada yang anak lelaki gambar kan. Jadi fisabilillah, tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan tugasan kita akan dipermudahkan. Yang keempat, tuan-tuan dan puan, walaupun kita diberikan pangkat yang besar, contoh saya sebagai inspektor ketua polis balai Bangan Serai, masa bertugas di lapangan, tuan-tuan dan puan, janganlah kita terlampau membangga diri. Sesungguhnya pangkat dan anugerah itu pun yang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pun yang kekal dalam dunia ini kecuali amal sahaja yang kita akan bawa untuk hari besok. Yang seterusnya, dalam meneruskan perjuangan sebagai pasukan penguasa yang paling utama di negara kita ini, pemimpin yang ada seharusnya sewajibnya berpandangan jauh, selari dengan perkembangan semasa, perkembangan politik, perkembangan perdagangan, semua sekali kita seharusnya berpandangan jauh dalam merealisasikan, dalam memantapkan pasukan politik ini sesuai dengan peredaran masa. Contoh, bagi menekan yang selalu dititip berankan oleh Tuan Rospidi di daerah ini, bila sesuatu jenayah yang berlaku, contoh persetubuhan haram remaja bawah 16 tahun, tuan-tuan dan puan. Masa dah cukup, saya minta maaf. Itu saja. Yang termampu daripada saya, sesungguhnya yang baik itu, tuan-tuan dan puan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dia kena tambah lagi. Terima kasih. Terutama kepada kita Mas-Zulkifli Muhammad, kerana masa, perkembangan masa, maka kita dapat meneruskan. InsyaAllah sampai sikit. Kalau saya ada program, saya fikir mana? Ya ke? Kami banyak buat program dengan masyarakat, dari kau polis, kepolisian dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan, kita itulah sumbangan daripada kumpulan unsur nilai yang disampaikan oleh Inspektor Mas-Zulkifli Muhammad. Bagaimana nilai-nilai Islam dan nilai-nilai empatik atau ciri-cirinya dapat diterapkan dalam PDRM, insya-Allah. Dan
hasil daripada penjamahan nilai itu kami akan serahkan kepada Datuk Timbalan untuk diberi perhatian agar ia boleh dilaksanakan di peringkat negeri Perak, insyaAllah. Dan untuk seterusnya, unsur penguasaan, kumpulan unsur penguasaan ASP Muhammad Faris bin Muhammad Zaid, sila tampil ke hadapan. ASP ada 2 slide ya. Satu slide ciri-ciri Islam, satu slide ciri-ciri Al-Fatih. Dan kami beri masa 10 minit. Injury time, Malaysia kalah dengan Vietnam malam semalam. Jadi jangan ada injury time lagi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada mentor program Al-Fatih yang saya hormati Datuk Pahlawan Timbalan Ketua Polis Perak, yang berbahagia Datuk Timbalan Mufti Perak, Ketua Jabatan, Ketua Polis Daerah, dan Ketua Bahagian tuan-tuan puan-puan dan hadirin kita. Saya akan cuba bentangkan secepat yang mungkin untuk mengelakkan mengambil masa sahabat-sahabat yang lain. Okey, yang pertama tuan-tuan, saya akan bentangkan hasil daripada pencambahan idea, hasil daripada perkongsian pendapat, hasil daripada pengalaman, dan juga hasil daripada kerjasama daripada semua kumpulan. Maka inilah yang kita cuba wujudkan bagi mengatasi halangan-halangan dalam pasukan PDRM, di mana kita nak menerapkan nilai-nilai kepimpinan Al-Fatih dalam PDRM, khususnya PDRM Kontijen Perak. Okey, yang pertama tuan-tuan, iaitu sifat rahmah. Suka saya sini membawa tuan-tuan menganggap diri sebagai seorang pemimpin, walaupun kita berbagai pangkat, lain-lain kedudukan ataupun jawatan, tapi saya lebih suka membawa tuan-tuan kepada menganggap diri sebagai pemimpin terlebih dahulu. Sebabnya pemimpin ini bukan sahaja di dalam pasukan, pemimpin ini adalah kita pemimpin sebagai seorang pemimpin di rumah, sebagai ayah, sebagai anak, sebagai adik, sebagai abang, dan seterusnya. Melalui sifat rahmah ni, sifat rahmah bermakna perasaan lembut dalam hati, tanda penuh ingatan, sentiasa bertujuan berbelas kasihan kepada manusia, sentiasa berusaha dari menjauhkan diri daripada segala bentuk jenayah. Dan sifat rahmah ini juga merupakan satu fitrah yang amat bernilai dalam diri manusia. Ia adalah aktivitas mental yang rasional dan muhasabah. Kesediaan mengambil berat, mengambil perhatian, tolong-menolong, bertolak ansur dan menjaga kebajikan antara ciri-ciri yang penting bagi melahirkan diri kita sebagai seorang pemimpin yang cemerlang bahkan. Yang kedua tuan-tuan, iaitu sifat ukhuwah. Sifat ukhuwah ini boleh kita artikan sebagai persaudaraan. Kita dalam satu PDRM, satu bendera, satu di bawah satu pucuk pimpinan, di bawah satu lambang tuan-tuan. Ukhuwah ini ataupun tali persaudaraan ini adalah amat penting tuan-tuan. Ikatan persaudaraan ini akan menimbulkan juga perasaan belas kasihan, cinta kasih, penghormatan diri dengan orang yang terdekat dengan diri kita tuan-tuan. Perasaan persaudaraan ini juga membuatkan diri kita sentiasa saling bantu-membantu, tolong-menolong, berperasaan ramah, berusaha untuk menjauhkan segala kemudaratan daripada manusia, serta berusaha sentiasa mendatangkan kebaikan kepada manusia. Ini lebih mendekatkan diri kita yang sentiasa berhadapan dengan masyarakat yang pelbagai ragam, yang pelbagai masalah, yang berbagai bentuk-bentuk godaan kepada masyarakat awam. Yang ini memerlukan kita bersatu sebagai
satu kumpulan yang mempunyai pertalian persaudaraan yang sangat besar, tuan-tuan. Seterusnya adalah sifat wasatiyah, di mana sifat wasatiyah ini diartikan sebagai kesederhanaan. Wasatiyah ini adalah elemen yang sangat penting dalam Islam, tuan-tuan. Islam menolak semua unsur ekstremis dalam kehidupan manusia. Sikap melampau bukan saja ditegah dalam aspek kehidupan kita di dunia. Kita ambil contoh, tuan-tuan, daripada segi pemakanan kita, benda asas, benda basic sekali. Dalam Islam amat menitikkan kesederhanaan, kerana perkara dan sifat kesederhanaan ini sesuai dengan fitrah manusia. Macam saya kata tadi, tuan-tuan, dalam aspek pemakanan umpamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia makan dan minum dari makanan dan minuman yang baik. Namun pada masa yang sama juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas. Melampaui batas adalah apa jua aktiviti, termasuk dalam pemakanan yang membahayakan diri manusia, tuan-tuan. Hal ini juga termasuk melakukan ibadat, tuan-tuan. Sikap melampaui batas dalam beribadat akhirnya akan menyebabkan seorang berasa susah, tertekan, dan akhirnya menjadi jemu. Namun tidak pula bermakna umat Islam mesti bersederhana dalam melaksanakan akidah Islamiah. Artinya di sini beriman kepada semua rukun iman secara sederhana dan tidak benar-benar yakin. Keimanan kepada Allah dan semua rukun iman mestilah dilakukan dengan penuh yakin tanpa sebarang keraguan. Keimanan yang tidak kukuh dan ragu-ragu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tuan ada satu lagi poin di sini, tuan. Sebenarnya ada 4 sebenarnya untuk ni. Yang poin yang keempat adalah takwa. Ini poinnya daripada sudut pegangan agama Islam. Takwa ini adalah perasaan keimanan yang mendalam berhubung rapat dengan muka Allah ataupun penjagaan diri kita, tuan-tuan. Ciri-ciri kita sebagai seorang pemimpin yang bertakwa menurut Al-Quran, iaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan syahadat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para malaikat, para nabi, mengeluarkan zakat, menepati janji, sabar, berinfak di waktu lapang atau sempit, menahan amarah, pemaaf, dan sebagainya, tuan-tuan. Seterusnya, tuan, bagi seorang yang mempunyai takwa, dia sentiasa memohon keampunan terhadap dosa-dosa dia, bersabar ketika diuji, sama ada mempunyai harta, menjadikan akhirat sebagai matlamat hidup, sentiasa menyebabkan dakwah, tidak sombong, tidak berbuat kerosakan, menjaga pandangan dan kata-kata dalam bicara. Itu daripada segi penguasaan daripada segi ciri-ciri Islam, tuan-tuan. Dan saya rumuskan untuk daripada segi Islam ini secara keseluruhannya, seorang pemimpin selain harus ada, sentiasa ada, dia hendaklah sentiasa menerima, mendapat tausiah atau kritikan. Pemimpin yang berjaya juga selalu bermusyawarah. Musyawarah ini bermakna saling bertukar pendapat dan pemikiran. Jika musyawarah ini berjalan dengan baik di dalam pengurusan, maka akan wujud untuk penghargaan yang tersirat dari seorang pemimpin yang menerima maklum baras dan cadangan-cadangan dari kaki tangan bawahannya. Ini memberikan petanda positif untuk semua kepimpinan Islam. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang disayangi oleh orang bawahannya. Sekiranya organisasi pilihan ini dipimpin oleh pemimpin yang disayangi oleh orang bawahannya, maka insyaAllah organisasi ini akan beroperasi dengan cekap dan lancar. Itu rumusan saya bagi daripada konsep Islam. Seterusnya, ya, ini daripada konsep ciri-ciri Sultan Al-Fatih, tuan-tuan. Secara asalnya kita ada 3 poin, ada 3 kedapatan kita
setelah berbincang dan berdebat berkenaan dengan pendapat masing-masing, ini hasilnya tuan-tuan. Yang pertama adalah pemimpin yang warak dan bertoleransi. Warak ini bermakna seorang pemimpin itu harus mempunyai pemikiran yang terbuka, tuan-tuan, membuat keputusan yang betul, sentiasa menerima pendapat dan tidak dipengaruhi apa-apa unsur negatif dalam apa-apa jua keputusan yang dibuat. Dan juga sentiasa bertoleransi dalam apa jua keadaan. Khasnya kepada kita PDRM yang sentiasa berhadapan dengan cabaran dan dugaan dalam menghadapi penugasan seharian kita. Yang kedua, tuan-tuan, kajian aspek kepimpinan moral yang lebih tertuju kepada perkataan ilmu strategik, tuan-tuan. Bagi seorang pemimpin yang hebat, dia hendaklah menguasai ilmu strategik ni, tuan-tuan, untuk mengatur langkah, untuk mengorak langkah, untuk mengatur strategi dalam menaik ataupun meningkatkan kualiti khasnya PDRM Kota Perak, tuan-tuan. Jadilah seorang pemikir atau pemimpin strategik yang kreatif, inovatif dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam apa jua bidang. Kerana ilmu ini, tuan-tuan, tiada sepadan, tuan-tuan. Seterusnya adalah semangat jihad dan keberanian. Semangat jihad dan keberanian ini sangat besar maknanya. Kalau dia mempunyai semangat jihad tapi tiada keberanian pun tidak boleh, tuan-tuan. Ataupun dia mempunyai keberanian tapi sifat jihadnya tiada pun juga tidak boleh, tuan-tuan. Jadi kedua-dua ni haruslah wujud seiring. Barulah benda ni akan menjadi lebih positif ataupun lebih baik untuk kalangan PDRM khasnya. Seterusnya adalah mentor, tuan-tuan. Mentor ini besar artinya. Pendekatan mentor ini kita dah jalankan dalam PDRM, di mana kita ada mentor dan mentee, di mana program ini telah dilaksanakan, kalau tak silap saya 2 tahun sudah memang ada. Mentor mentee ini di mana saya ambil contoh dalam PDRM, di mana seorang mentor akan dilantik daripada bahagian dia ataupun cawangan dia ataupun jawatan dia. Masa mencuburi kita, tuan-tuan, saya akan cuba cepat. Di mana dan seorang lagi mentee pula, orang yang mencontohi mentor dia akan diwujudkan juga dalam satu jabatan ataupun bahagian yang sama, supaya memahami. Mentor dia adalah ibarat pemimpin, dia adalah ketua dalam untuk memberi nasihat kepada mentee. Mentee dia orang yang baru memasuki dalam PDRM, baru menjalankan tugas dalam PDRM. Daripada segi mentor ni, dia kena ada pengetahuan dan ilmu yang luas, mempunyai kemahiran yang khusus, dan juga sebagai seorang yang boleh dibuat panduan dan rujukan, tuan-tuan. Jadi untuk program mentor dan mentee ni hendaklah dipilih dengan seikhlas hati, kesesuaian untuk mewujudkan pemimpin yang berkualiti. Saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Minta maaf saya kepada SP Muhammad Faris Muhammad Din kerana perkembangan masa saya terpaksa memberi bukan amaran ya, teguran supaya kita habis on time, kerana lepas ini kita ada minum ya, daripada pukul 10 sampai 10.30 sepatutnya. Jadi biasanya tuan-tuan dan puan-puan tak marah saya kalau saya pendekkan program ni, tapi tuan-tuan puan-puan akan marah saya kalau pendekkan time makan dan minum. Betul tak? Saya kena pastikan, insyaAllah. Kumpulan yang ketiga, selepas itu Datuk Timbalan Mukti akan memberikan kupasan ya, keseluruhannya. Kita beri dalam 15 minit untuk Datuk kupas segala-galanya. Baik, kumpulan unsur pematuhan akan diwakili oleh ASP Osman bin Mamat, Ketua Polis Daerah Taiping. InsyaAllah dipersilakan ASP Osman bin Mamat untuk mengupas 2 tajuk, iaitu kenal pasti ciri Islam dan kenal pasti ciri Al-Fatih. Oh ya, ramai peminat ni, belum apa-apa dah tepuk tangan. Boleh tukar tadi dulu ya, yang kedua. Boleh ya?
saya tak berikan kepada Adina dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibantu oleh Haji Bersama Datuk Haji Kami Hashim Timbalan Mufti Perak dan nanti Komisioner Datuk Haji Ma'arif Timbalan KP Perak, Dr. Yahya. Lebih dulu saya kenalkan diri saya SCP Osman bin Mamat, Ketua Penjara Teknik, mewakili pematuhan 1. Tajuk saya bekerja mereka, Dr. Okey, dulu saya pergi kepada fokus ataupun perkara yang kita nak bincangkan di layar itu. Saya nak, kalau boleh dari doktor, saya nak memberi apakah halangan-halangan dalam PDRM sebelum kita nak melaksanakan perkara yang dipaparkan. Kita sebagai pasukan regimental Command and Control tidak melakukan sesuatu adalah tukar. Malahan kita di peringkat bawah lah. Kita ni ada pucuk pimpinan. Kalau kita tajuk fokus kepada teror. Jadi teror mana kita hanya boleh mencadangkanlah kepada pucuk pimpinan untuk dilaksanakan secara keseluruhan PDRM. Okey, seterusnya apa ni, kita sebagai PDRM untuk kita kait dengan Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Memang PDRM kita di Malaysia kita dalam berbagai bidang bangsa, agama, nasional dan sebagainya. Seperti yang menyangkut berita semalam, kita utamakan nasionalisme, kita utamakan budaya, kita utamakan sistem, tidak utamakan agama. Jadi apabila kita nak laksanakan sesuatu itu, kita perlu melihat kepada apakah halangan secara keseluruhan. Contohnya, kita Malaysia ni ada dari segi politik dia. Politik yang berbeza, yang berbilang politik kalau di negara barat hanya 2 penting. Kita di berbelah-belah politik untuk kita rangkumkan, untuk kita laksanakan apakah kesesuaiannya. Ini bukan saya nak mengalah ataupun nak menidakkan Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Kita cuma saya nak menguraikan ini apakah obstacle ataupun halangan-halangan yang perlu kita sebelum kita laksanakan. Dari segi politik kita berbeza-beza. Dari segi ekonomi kita, adakah keperluan? Dari segi budaya kita, adakah keperluannya? Contoh saya sebelum ini saya sebagai komandan Pusat Polis di Pulau Polis selama 4 tahun. Mungkin saya boleh share saya punya pengalaman dan sebagainya. Contoh saya sebelum itu saya melihatlah yang datang-datang, yang rata-rata datang ke Pulau Polis ini adalah berbilang kaum, berbilang bangsa dan agama. Agama Islam itu sendiri. Saya sendiri mengambil temuruga fardu ain. Contoh Al-Fatihah pun nak baca. Jadi saya cadangkan kepada pihak pucuk pimpinan, kenapa kita tak nak ada kelas fardu ain di pusat latihan? Adalah hamba Allah itu tak, pucuk pimpinan itu tak aman, tak perlu kita ada kat Kelantan itu kelas agama dia. Berapa kita nak buat kat sini? Itulah antara halangan-halangan saya nak maksud. Yang kedua, kalau kita pergi kepada dari segi pelaksanaan dia, contoh dia tinggal poin dia. Tak boleh yang lebih kan. Saya pergi terus kepada nilai-nilai yang ada dalam Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Yang pertama saya pergi kepada pengurusan bahasa dan teknologi. Pengurusan bahasa ataupun perbanyakkan bahasa dalam teknologi. Dalam PDRM kita ni amat perlu kita boleh tengok IO juga penyiasat dan melakukan penyiasat yang bertugas di sana berdepan dengan pengadu-pengadu yang berbeda bangsa, di mana saya lihat sebagai contoh IO kita tidak mempunyai urusan bahasa, tidak membanyakkan bahasa dalam diri masing-masing. Hanya satu bahasa contohnya, kalau kita pengadu tu contohnya pada negara barat. Saya pernah lihat contoh di Brazil kita dulu tahun awal tahun 2000, di mana IO untuk anak-anak kita, orang Melayu kita tidak boleh berbahasa
Inggeris dengan betul, contoh dengan tepat, dan pengadu itu adalah bahasa Inggeris. Dan jadi dia ada pula untuk orang yang menjadi interpreter untuk memberi penerangan. Jadi kelancaran dalam siasatan itu tidak ada di situ. So kita perlu dalam buku sama bahasa yang betul-betul lah, yang diajar, perlu diajar, itu tak latihan. Jadi ini adalah untuk tindakan negara latihan lah. Kalau Ustaz nak ada kepalawannya untuk apa ni, untuk kita laksanakan. Dan teknologi yang tinggi, yang canggih, contohnya kalau kita lihat apa ni, Sultan Muhammad Fatih itu kita ada meriam yang canggih. Dan kita juga, kalau kita lihatlah, kalau tengok bidara kita, apa yang canggih dalam bidara kita, teknologi kita, yang boleh kita menyangkal serangan-serangan daripada luar dan sebagainya. Itulah keperluannya pengurusan bahasa dan juga teknologi yang tinggi, yang canggih dalam bidara yang untuk diterapkan apa-apa yang ada dalam Sultan Muhammad Fatih. Yang kedua, pendidikan adab, dan saya nak terangkan di sinilah kita bagi penerangan kepada nilah khususnya penugasan di kaunter pertanyaan di jawab pertanyaan. Kita lihat masih ada lagi dalam kalangan kita, anggota kita, pegawai kita, saya nak kata dia bukan kurang adab kan, yang ya, kalau elok juga kata kurang lagi sikit adab dia. Dari segi tutur kata, budi bahasa dia apabila berurusan dengan orang ramai yang datang ke kaunter untuk buat laporan dan sebagainya. Di sini kita boleh terapkan pendidikan adab ni. Apa ciri-ciri adab yang ada masa Sultan Muhammad Fatih itu kita terapkan di dalam badan pidana kita. Ini dapat membantu. Contohnya sebenarnya di penghayatan Al-Quran, itu memang kita tak nafikan lah, yang memang termasuknya Sultan Muhammad Fatih itu. Tetapi saya beri contoh lah dalam bidang sendiri. Kadang-kadang masyarakat di luar sana tak mengetahui sebenarnya bidang yang sekarang pun telah ke arah itu. Saya sebagai komander satu hari ini, sebagai contoh lah, contoh kisah benar lah. Ada hamba Allah ni, dia berada di Kedah. Berada di Kedah, dia beranggapan dia benci sangat polis dia tu. Saya bukan nak menegakkan apa, dia benci sangat polis tu. Dia kerja dia, orang kata dia pakai paras motor untuk dakwah dia. Dia tak tahu anak isteri dia. Jadi dia benci sangat polis. Dia tak nak anak dia jadi polis. Tiba-tiba anak dia masuk polis. Dia tak sedar dah 2 bulan anak dia polis masuk polis. Dia baru buat lapor kat polis. Cik, saya nak buat laporan anak saya hilang. Jadi dia mencek dalam sistem tu, dalam bahawa anak tuan ini dah buat terjadi musalahan dekat pelapor dosa dia. Dia pun mengamuk lah. Mengamuk. Dia tak tahu anak dia dah 2 bulan. Dia datang jumpa saya lah. Sebelum dia cakap, dia kata lagi duduk dulu, saya cakap dulu kata, saya bagilah ilmu saya yang sedikit ni. Rupanya dia tak faham bahawa ingat polis macam doktor cakap semalam, dia pun dia tangkap orang dia. Dia tak tahu. Saya bawa dia ke pusat latihan ni, kelas peraduan yang kami buat, ini kelas apa. Jadi dia pun sedar bahawa dia tak tahu selama ni bahawa bidara yang dah ke arah itu. Dia ingat polis ni masih lagi zaman jahiliah, zaman saya tak masuk polis zaman jahiliah. Sekarang ni dah kita ada integriti, dan sebagainya. Itulah maksudnya. Tetapi walaupun bagaimanapun kita masih lagi memerlukan lagi penghayatan Al-Quran, Pak kata doktor memerlukan lagi penghayatan Al-Quran di dalam bidara ini untuk kita lebih lagi memberi kita ke arah kita polis polis sebenarnya polis ini. Jadi kita perlu lah kita betul. Terima kasihlah untuk huraian ringkas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.